meninggalkan dunia, dan bersungguh-sungguh beruzlah daripada manusia. Kerana 4 perkara yang tersebut tadi adalah perkara yang menghalang, yang mengganggu hamba Allah untuk beribadat. Jadi mana-mana hamba yang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak berputus asa, maka dipanggil lelaki walaupun dia perempuan. Walaupun dia perempuan, tapi semangatnya, mujahadahnya untuk menjadi hamba yang salihah itu seolah-olah dia itu seperti lelaki, orang yang tidak mengalah, orang yang kuat semangatnya untuk taat kepada Allah. Itu maksud lelaki situ, bukan di sini khusus untuk orang lelaki-lelaki, orang perempuan tak masuk. Masuk orang perempuan sekali yang bersungguh-sungguh. Maka lazimkan olehmu, wahai lelaki yang membuangkan majhud. Maksudnya majhud tadi mujahadah lah, bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh beribadat. Tanda-tanda seseorang itu bersungguh dalam ibadat, dia menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang itu semata-mata memperbanyakkan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrahnya, tetapi tidak mahu menuntut ilmu, dia tidak termasuk dalam golongan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Kerana ibadat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya kita ni mampu beribadat tak henti-henti macam malaikat, tak berehat macam malaikat, baca Quran tak berhenti, sembahyang tak berhenti, mengaji tak berhenti, macam malaikat dah. Tetapi amal ibadat tadi kita buat tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, semuanya itu takkan diterima oleh Allah. Sisi sebab tu kita bertuah, tuan-tuan. Bertuah, kita Allah panggil, Allah jemput, Allah pilih dudukkan kita dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Syukur. Kita kena gembira dengan nikmat ni, kena rasa seronok. Syukur ya Allah kau pilih. Jangan kita merasa tidak ada nilai ataupun tidak ada harga apabila kita dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu. Kita rasa sama macam duduk dalam majlis lain. Itu di antara sebab nanti kita tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk beramal ibadat. Kerana Allah tahu hamba-Nya tidak menghargai. Kerana Allah Ta'ala tahu yang kita tak seronok dengan pilihan Allah. Kerana Allah tahu yang kita tak rasa bersyukur dengan pertolongan Allah. Yang daripada kita lalai, lupa, leka, tiba-tiba Allah bagi taufik, gerakkan hati dan anggota kita duduk dalam majlis ilmu, kerana Allah nak bagi petunjuk, nak bagi hidayah. Sekaya apa pun kita atas dunia ni, tak boleh kita nak beli yang namanya taufik dan hidayah. Tak boleh. Tiba-tiba kita yang dalam surau, dalam majlis malam ni, Allah bagi dengan percuma saja. Sebab tu kita kena rasa seronok. Syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak, Allah biarkan kita dalam kelekaan, lalai, lupa, tak tahu tentang agama, tak tahu tentang ibadah. Yang mana nanti amalan kita, ibadah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Sebab tu kita kena rasa bertuah. Jangan kita duduk dalam majlis-majlis keramaian dunia kita rasa seronok. Bila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, kita rasa biasa. Jangan. Kena baiki hati. Hati kita ni sebenarnya dah berpenyakit dunia. Kalau kita duduk dalam majlis-majlis yang namanya majlis-majlis keduniaan, kita rasa seronok, rasa megah, rasa bangga, rasa bertuah. Tapi bila Allah pilih kita duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, kita rasa biasa, rasa macam tak ada apa-apa pun. Itu masalah hati kita sebenarnya. Sebab tu kita nak kena bersihkan hati kita, banyak taubat, istighfar, solawat, supaya hati kita ni kembali balik jadi fitrah, bersih balik. Sebab hati kita ni dah penuh dengan penyakit cintakan dunia, cintakan majlis-majlis yang tidak ada hubung kait dengan ibadah. Tapi bila kita duduk dalam majlis yang ada hubung kait dengan ibadah, kita tak ada rasa apa, sebiasa je. Mudah-mudahan Allah baiki hati kita, insya-Allah. Ni kita belajar ni proses lah ni. Proses nak baiki, nak baiki diri, nak baiki hati, mesti dengan ilmu. Mesti. Tak boleh tanpa ilmu kita nak baiki hati, mustahil.
minta pada Allah, doa selalu supaya Allah sentiasa memilih kita duduk dalam majlis ilmu. Mustahil tuan-tuan kita boleh duduk di surau ni malam ni kalau Allah tak pilih. Jadi kita datang ni bukan dengan sebab kuat kita, sihat kita, rumah kita dekat dengan surau, bukan. Semata-mata rahmat Allah. Kalau Allah tak pilih duduk sebelah surau pun kita takkan sampai kalau Allah tak pilih kita. Baik. Jadi melazimkan, apa maksud lazim? Mestikan, pastikan, tak dapat tidak, mesti. Wahai orang yang bersungguh-sungguh membuangkan tenaganya, usahanya di dalam memutuskan akabah ini. Akabah mana? Kita baru lepas cerita tentang akabah apa ni? Akabah dunia, tak? Benda yang menghalang kita daripada nak melakukan ibadat, iaitu tentang dunia, tentang keduniaan. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Ini cerita pasal makan. Mudah-mudahan Allah bagi taufik supaya kita dapat melepaskan diri daripada rintangan ini. Akabah tu makna gunung, maknanya rintangan yang amat besar lagi amat panjang. Maka bahawasanya daripada yang terlebih besar akabah payahnya dan yang terlebih banyak belanjanya, makna banyak benda yang kita nak kena korbankan dalam nak melepaskan diri daripada halangan ni yang mengganggu kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita bab makan baru ni, betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tajuk besarnya faslul khamisu fi batni wa hifdhihi, cerita pasal jaga perut. Baik. Maka bahawasanya daripada yang lebih besar, yang terlebih besar akabah payahnya, dan yang terlebih banyak belanjanya dan terlebih besar kebinasaannya dan fitnahnya, maka bahawasanya orang yang binasa daripada makhluk sekaliannya senyap diputuskan mereka itu daripada jalan yang sebenarnya, sebab dunia ataupun makhluk ataupun syaitan ataupun nafsu. Itulah dia perkara yang menghalang kita, yang mengganggu kita. Setiap kali kita nak buat baik, nak buat taat, pasti kita akan bertemu dengan gangguan-gangguan supaya kita tidak dapat menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Boleh ibadat tapi sempurna tu yang tak dapat. Mengaji boleh mengaji tapi tak boleh nak mengaji sempurna. Semayang boleh tapi tak boleh sempurna. Tu maksudnya. Kenapa? Diganggu oleh apa tadi? Diganggu oleh dunia, oleh makhluk, oleh syaitan dan nafsu. Dan senyata telah kami sebutkan di dalam beberapa kutub, yakni di dalam banyak kitab kami, iaitu di antara kitabnya kitab Al-Asrar dan kitab Ihya dan kitab Qurbah, dan barang yang membangkitkan atau bersungguh-sungguh dengan yang demikian itu. Dan maksud kami kitab ini, yakni dalam kitab Minhajul Abidin ini, kami pohon akan Allah Ta'ala, kami minta kepada Allah yang maha berkuasa bahawa dilihat akan kami atas asrar mengubatkan bagi nafsu. Cerita pasal nafsu dan bahawasanya membaikkan daku dan membaikkan bagiku, maka aku simpankan pada kitab ini, makna aku tuliskan dalam kitab Minhajul Abidin ini atas beberapa faedah yang simpan, maksud yang ringkas, yakni yang sedikit lafaznya tetapi banyak maknanya, walaupun lafaznya pendek tapi maksudnya panjang, memadakan bagi orang yang menilik akan dia. Bagi orang yang nak menilik kepada ibadat, cukuplah dengan apa yang disebutkan dalam kitab ni. Cukuplah dia nak jadikan panduan dan pedoman dalam nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadat tadi, dan menunjukkan atasnya nyata pada jalannya jalan ibadat, insya-Allah.
Dan fasal ini tertentu dengan beberapa faedah yang mu'alajah dan berlawan dengan dunia dan makhluk dan syaitan dan nafsu. Kita perasan tak tuan-tuan, bila setiap kali kita nak buat baik, mesti benda-benda ni datang mengganggu kita. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak perasan. Kita rasa payah. Sebenarnya payah sebab apa? Inilah yang Imam Ghazali sebut ni. Kadang-kadang kita tak boleh ibadat sebab urusan dunia kita. Apa maksud dunia? Faham dulu. Jangan salah faham. Jangan salah faham dengan maksud dunia. Apa maksud dunia yang ganggu kita? Kita ni bimbang dengan benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Itu maksud. Dunia ni maksudnya sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat yang kita nak buat. Berjalan-jalan, contoh jalan-jalan, ada hubung kait dengan ibadat tak? Jalan-jalan ada hubung kait dengan ibadat? Ada. Itu namanya dunia. Makan nak banyak-banyak, ada hubung kait tak dengan ibadat? Tu kumpul harta banyak-banyak, ada hubung kait tak dengan ibadat? Tak ada. Itulah maksud dunia tadi. Tiap-tiap sesuatu yang tidak memberi faedah selepas daripada kita mati, ataupun sesuatu yang tidak ada hubung kait dalam nak menolong kita melakukan ibadat, itu namanya dunia. Itulah di antara benda yang menyibukkan kita tadi, sehingga kita tak boleh nak buat ibadat dengan sempurna. Fikiran kita bimbang, hati kita risau mikirkan tentang nak kaya, nak mewah, nak orang pandang, nak orang hormat, nak orang puji, takut orang keji. Takut orang keji, takut orang kata kita macam-macam, takut orang pandang kita ni hina atas dunia, tak ada harta benda, tak berpelajaran tinggi. Tu bimbang dengan benda-benda dunia lah, tu tak ada hubung kait dengan ibadat pun. Itu yang mengganggu kita daripada nak beribadat. Itu maksud dunia. Ada pun sesuatu yang memberi faedah kepada kita selepas daripada kita mati, itu tidak dipanggil dunia. Dan kadang-kadang kita nak buat ibadat, kita akan jumpa dengan apa? Makhluk. Kadang-kadang kita tak boleh nak taat kepada Allah, kita fikir nanti apa orang cakap kalau aku buat macam ni. Dulu aku pakai seksi-seksi, sekarang ni aku nak pakai baju longgar-longgar dah, tapi nanti apa pula orang cakap. Dah tak jadi. Nampak tak tu? Itu namanya makhluk. Ganggu itu. Kita sanggup tinggalkan amal soleh kerana nak menjaga perkataan makhluk. Biasa tak hadapi benda? Mesti cuma tak perasan je. Betul? Nanti orang kata, nanti orang kata. Rasa kali ni nak buat kenduri, rasa macam nak asing lah. Orang laki-laki duduk kemah ni, orang perempuan duduk kemah ni, tapi nanti apa pula orang kata. Tu orang kata lagi. Betul tak? Aku berasa macam nak hantar anak-anak ni pergi mengaji lah, tapi nanti apa pula orang cakap. Orang cakap lagi. Tu kata manusia ni. Bila kita mati besok, orang yang cakap-cakap tadi tak ada pun nak teman kita. Waktu nyawa kita Allah nak cabut, malaikat Israel nak sentap nyawa kita besok, dia orang tak ada pun dengan kita. Sebab itu jangan disebabkan makhluk kita meninggalkan perintah Allah. Pedulikan makhluk. Memang kita akan sentiasa akan dikata oleh manusia. Buat jahat pun orang akan bercakap, buat baik pun akan ada manusia yang bercakap. Jadi pedulikan. Yang penting kita tahu apa yang kita nak buat itu benda yang halal, benda yang Allah redha, tidak menyalahi syariat, teruskan. Tak payah pandang kiri kanan dah. Kalau pandang kiri kanan memang tak jadi. Kang sianmu cakap, nak jaga hati yang tu, nak jaga hati yang tu, nak jaga hati yang tu. Akhirnya bila kita mati, manusia tadi tak ada apa pun, tak ada nak menolong kita pun dalam kubur. Dia ingat kita 2 hari, lepas tu lupa dah kita. Jangan kata orang lain, anak bini kita pun macam tu. Dia menangis sekejap, dia tengok Korea, lupa lah kita, habis. Dia main TikTok, habis dah. Pagi tadi melalak meraung Alangkan tengok TikTok, lupa dah kita dalam kubur. Tu makhluk.
Jadi jangan disebabkan makhluk kita membelakangkan atau menjauhkan diri daripada perintah Allah. Jangan. Sebab tu kena mujahadah, kena lawan. Kalau tak lawan, memang akan ikutlah makhluk tadi. Kena lawan, kena uzlah, kena asingkan diri kita daripada makhluk yang tak boleh tolong kita ibadat. Dan fasal ini tertentu dengan beberapa faedah pada mu'alajah dan berlawan dengan dunia dan makhluk dan syaitan dan nafsu. Maka adapun dunia maka sebenarnya bagimu bahawa engkau peliharakan dia, kau jaga diri engkau daripada dunia ni, kata Imam Ghazali. Kalau kau nak beribadat, nak sampai maksud ibadat, maksud makna Melayu tujuan beribadah. Apa tujuan kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, baca Quran, solawat, zikir, istighfar? Apa tujuan tu? Nak mendapatkan redha Allah. Mudah-mudahan Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita nanti di hari kiamat daripada azab siksaan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam syurga. Itu contoh-contoh maksud kita nak ibadat ni. Orang yang hebat-hebat tu, dia nak mencari redha Allah, nak redha Allah. Dia buat begini, dia buat begitu, dia buat taat begini, dia tinggalkan benda haram, tidak lain dalam hatinya supaya Allah redha kepada aku sebagai hamba-Nya. Jadi kita menuntut ilmu ni supaya kita dapat redha Allah. Ilmu ni sebagai asbab untuk kita baiki amal. Macam mana kita nak dapat redha Allah kalau amal kita salah? Macam mana kita nak dapat redha Allah kalau solat kita tak sah? Macam mana kita nak dapat redha Allah kalau akidahnya sesat? Macam mana nak dapat redha Allah kalau hati kita kotor? Nampak tak? Jadi nak betulkan solat, nak betulkan akidah, nak bersihkan hati tadi mesti dengan ilmu. Tapi bukan ilmu tu maksud kita. Maksud kita nakkan redha Allah. Sebab takkan sampai redha Allah tanpa ilmu tadi. Ilmu ni ibaratnya seperti jambatan. Jambatan yang nak menyampaikan kita kepada redha Allah. Jambatan yang nak menjadi asbab amalan kita diterima oleh Allah. Bila amalan yang kita buat Allah terima, barulah dapat redha Allah. Kalau amalan kita ditolak, macam mana Allah nak redha? Redha ni makna Allah suka dengan kita, Allah seronok dengan kita. Ni ibadat yang dibuat tidak sah bermaksud kita tidak menunaikan ibadat. Kita tak beribadat lagi. Walaupun pada zahir melaksanakan ibadat, tapi sisi Allah kita belum beribadat seandainya ibadat kita itu salah dan tak diterima oleh Allah. Jadi kita kena mengaji ni supaya kita tahu ibadat aku ni betul ke salah. Selama ni aku buat salah, maka baiki. Kalau kita tak mengaji, nanti kita syok sendiri, berasa macam amalan kita banyak, berasa macam amalan kita, timbangan amal kita dah berat. Perasaan orang bagi. Jadi kita mengaji ni nak tengok, mudah-mudahan Allah tunjukkan salah kita. Selama ni salah, selamanya hati aku ni salah, selamanya niat aku ni salah, selama ni akidah aku salah. Jadi baiki cepat-cepat. Itu mesti kena ada ilmu. Ngajilah untuk akhirat kita, bukan untuk orang lain. Ingat tu, manusia takkan tolong kita dalam alam barzah tu melainkan kita sendirilah. Anak belum tentu lagi, anak-anak kita belum tentu lagi. Tak payahlah nak letakkan harapan yang anak-anak kita akan menyenangkan kita dalam kubur besok. Tak payah nak harap. Suami tak payah, yang isteri tak payah harap suami, yang suami tak payah harap isteri, mak bapak tak payah harapkan anak-anak, sebab amalan mereka pun tak tahu ke mana hala lagi. Anak-anak kita, berapa ramai anak-anak kita yang tak belajar agama. Macam mana tu amalannya nak diterima oleh Allah kalau mereka tak belajar? Kita nak dapat kebajikan daripada anak-anak tadi, iaitu anak-anak yang beriman, yang amalnya betul, yang akidahnya betul. Kalau amalan anak-anak kita pun tak ada, dia beramal tanpa ilmu, macam mana nak sampai kebajikan yang dikatakan jariah tu? Tak jadi jariah lah. Walaupun kita tinggalkan 15 orang anak, tapi tak solat ataupun amalannya salah, apa yang nak sampai kebajikan pada kita? Yang dimaksudkan Nabi kata tu, di antara benda yang menjadi jariah kita nanti anak-anak, iaitu anak-anak yang beriman, yang beramal soleh. Dia beriman, kemudian apa? Amalannya betul.
Kalau sekadar beriman, amalannya salah, apa yang nak sampai? Sebab tu jangan harap sangat. Kita kena cari bekal kita sendiri. Kalau amal kita dah ada, Allah terima, mudah-mudahan besok kalau andai kata anak-anak kita tu ada amal kebajikannya yang sah sampai kepada kita, tu dikira bonus lah tu. Kira mujur lah tu, bonus lah tu. Andai kata tak sampai pun, alhamdulillah kita punya bekal dah ada sendiri dah. Jangan semata-mata kita orang, anak aku ada 3 orang, tahfiz 3 orang, duk pondok 5 orang, tak apalah, aku goyang kaki je lah. Belum tentu lagi Allah terima. Berapa banyak orang yang beramal tapi Allah tolak amalannya. Sebab tu jangan fikirkan, jangan harap pahala dari kiriman daripada orang lain. Jangan. Kita kena fikir nasib kita sendiri, apa bekal kita nak bawa balik. Masa dah tak banyak dah ni. Masa kita dah tak banyak dah. Hari-hari ada orang mati tu. Giliran kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Maka ada pun dunia, maka sebenarnya bagimu bahawa engkau peliharakan dia, kau jaga yang dunia ni. Inilah di antara kadang-kadang Allah SWT Muhammad yang merosakkan ibadah kita sebab dunia ni, cintakan dunia ni. Kalau makan nak mewah, kalau pakai nak mewah, kalau belanja nak mewah, tu. Tu. Dia bukan sekadar nak makan, nak mewah tu. Dan banyak orang-orang perempuan, khususnya para isteri, yang salah faham dengan makna nafkah ni. Nafkah bukan bererti mewah. Faham tak? Nafkah yang wajib atas suami kepada anak bini dia bukan bermaksud mewah. Tapi bila kita set dekat kepala kita nafkah itu maksud mewah, di sini masalah. Ini masalah. Nafkah bukan mewah. Suami siapkan rumah yang sekadar sewa ke, pinjam ke, dia buat sendiri ke, tak peduli. Ada rumah yang boleh apa? Yang boleh melindungi aurat anak bini dia, yang boleh melindungi anak bininya daripada panas hujan. Tak kisah sewa ke, pinjam ke, macam mana ke, seakan ada rumah. Tu bukan syarat mewah, bukan syarat rumah mewah. Tapi bila tak faham, awak belum menunaikan nafkah. Sebab apa? Rumah tak mewah. Pakaian 2 kali setahun. Tapi bila faham pakaian mewah, masalah. Bukan mewah, pakaian yang selayaknya walaupun murah. Nampak? Kemudian yang ketiga apa? Makan minum. Bukan maksud makan minum yang mewah. Ni bila suami tak bawa pergi jalan kedai-kedai viral macam kawan-kawan, dia kata suami tak bagi nafkah. Jaga baik-baik, faham. Tu sebab ilmu penting. Apa tadi nafkah? 3. Tempat tinggal, pakaian, satu lagi apa? Makan makan minum ni ikut suami masakkan ke, atau suami belikan makanan ke, ataupun suami belikan barang-barang supaya bini dia masak makan. Jadi bila dah ada 3 ini, suami dah menunaikan tanggungjawabnya memberi nafkah. Dah tu duit poket. Duit poket bukan nafkah. Itu atas belas ihsan suami. Kalau seandainya urusan rumah tangga tadi diuruskan oleh suami dia, masak, basuh baju, sapu sampah, ikutlah urusan rumah tangga suami yang buat. Ataupun suami panggil bibi tu bibi. Orang gaji orang gaji. Uruskan makan, minum, pakaian semua bibi dia buat. Dia punya bini main handphone je. Bini dia main handphone je. Time makan dia makan. Dah semua bibi uruskan. Tak wajib suami bagi belanja. Faham tak? Kita tak pernah tahu. Kesalah tahu sebelum ni. Baik-baik. Maknanya kalau isteri dia ada khidmat dengan suami, basuh baju, masak nasi dan sebagainya, wajib suami bayar upah dia. Wajib suami bagi upah dia, belanja dia.
Macam tu. Sebab salah faham itulah jadi fitnah pada diri kita. Sebab tu ilmu penting. Ilmu penting. Tapi bila hati kita tu tadi ada keduniaan, tu masalah. Dia berasa suami dia tak menjalankan tanggungjawab sebab tak memberi kemewahan, padahal dah tunaikan nafkah tadi. Tu bini, jaga bini. Dunia tu semua dunia punya pasal. Dunia punya pasal. Jadi fitnah gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka memadalah bagimu bahawa dunia itu seteru Allah. Ada kalanya mana tadi? Ada pun dunia maka sebenarnya bagimu bahawa engkau peliharakan dia. Jangan kena jaga. Biarlah orang lain nak mewah setara mana pun biarlah. Tak bawa mana mewah tu, mati tinggal. Dan engkau, sebab tu mata kita ni pun disuruh jaga. Jangan tengok kemewahan-kemewahan dunia ni, kerana dia akan memberi masalah pada hati kita. Kita dah belajar bab mata, ke sini ke mana tak tahu. Belajar bab mata, makna cara nak jaga mata, jangan suka melihat benda yang megah-megah atas dunia ni. Sebab apa? Dia akan memberi kesan pada hati. Kita tengok orang lain punya rumah 4 lapis, kita tengok rumah kita atap nipah je, berasa malam dah. Apa tu lelaki yang orang lain rumah dia dah mula tu. Sebab apa tadi? Mata dah tengok. Jadi kena jaga juga pandangan mata kita. Kadang-kadang tak duduk rumah pun dapat tengok kemewahan juga. Ni dalam handphone, tengok story kawan-kawan. Betul? Tengok story kawan-kawan, betul? Kawan-kawan pergi berjalan sini, pergi makan situ, beli pulut dakap, beli biskut tawar. Mula dia pandang suami ni, apa tu lelaki kita tak boleh harap. Tu penyakit. Melihat kehebatan dunia memberi masalah pada hati. Kena jaga. Dalam syurga tu Allah persiapkan dah semua. Sabar je lah, sekejap je. Sabar. Jangan kata pakai belian, duduk dalam intan berlian. Tu syurga tu, mahligai tu. Bukan pakai belian, duduk dalam berlian. Mahligai Allah buat tu untuk orang soleh solehah tu. Sabarlah dengan keduniaan kita ni, walaupun sederhana, syukur alhamdulillah. Yang penting Allah bagi kita taufik, boleh solat, boleh menuntut ilmu, tu besar dah. Apa guna kalau kita dapat kemewahan tapi Allah halang kita daripada ibadat? Apa ramai Allah Ta'ala bagi dia kemewahan, apa nak dia dapat duitnya sampai tak habis nak makan, tak tahu nak buat apa dah, duit punya banyak, tapi Allah tak bagi dia taufik solat, tak boleh solat, tak boleh mengaji. Apa faedah? Mana lebih bernilai? Mana yang lebih menyelamatkan kita? Kena fikir macam tu. Jangan kita berasa malang bila Allah Ta'ala tak bagi kita kaya mewah macam orang lain. Kita berasa malang hidup kita. Na'udzubillah. Jangan. Kita ni orang beriman, ada kesenangan. Kita yakin dan beriman, percaya ada kesenangan selepas mati yang jauh lebih dahsyat, berlipat kali ganda daripada kesenangan dunia. Sabar. Sekejap je kita mati malam ni, jumpalah kesenangan tu malam ni. Kalau soleh, kalau solehah. Kalau jahat, kalau tolehah, kalau toleh, mati malam ni, jumpalah azabnya. Na'udzubillah. Sabar, pujuk nafsu kita, sabar. Yakin selepas mati ada kesenangan yang Allah siapkan. Dunia ni sementara je. Sehebat apa pun kita akan tinggal. Fikir bila Allah bagi taufik, boleh mengaji, boleh semayang, boleh ibadat, itu rahmat besar dah. Bergembiralah dengan nikmat taufik yang Allah bagi. Tak payah nak sedih dah. Tak boleh macam orang lain, tak boleh ada kenderaan macam orang lain, tak boleh ada rumah mewah macam orang lain. Tak bawa ke mana benda tu. Mati tinggal semua. Bagimu bahawasanya engkau peliharakan dia dunia, dan engkau zuhudkan padanya. Jadi macam mana masalah kita nak membuang penyakit cintakan dunia ni? Sebab cintakan dunia ni penghalang, pengganggu ibadat yang boleh menarik kita kepada fitnah macam-macam. Tu yang gilakan pangkat, gilakan kekayaan. Daripada sifat gilakan dunia, cintakan dunia tadi, dia sanggup membuat macam-macam benda dibenci oleh Allah. Sanggup memfitnah, sanggup menjatuhkan sesama, sanggup membunuh dan sebagainya. Kerana apa tu? Dunia, putus silaturahim adik-beradik, betul?
Betul tak? Sebab harta, betul? Sebab harta, putus saudara, putus adik-beradik, bergaduh adik-beradik, hartanya besar, dunia punya besar. Bergaduh sebab bangkai tadi. Bergaduh sebab berebut bangkai. Dunia ni di sisi Allah ibaratnya seperti bangkai. Apa-apa saja benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat di sisi Allah seperti bangkai. Yang berebut bangkai ni apa, tuan-tuan? Anjing. Yang berebut benda kotor, yang berebut bangkai ni anjing. Jadi manusia yang sanggup bergaduh kerana dunia tadi tu sama ibaratnya seperti anjing yang merebut na'udzubillah. Hinanya lah pandangan Allah pada diri kita kalau disebabkan dunia tadi kita bergaduh, putus silaturahim dan sebagainya. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Hina bergaduh sebab rebut benda hina. Bergaduh sesama sebab nak rebut benda hina di sisi Allah. Jadi ubatnya macam mana? Zuhudkan padanya. Zuhud tu sifat, tuan-tuan ni, sifat hati. Zuhud tu sifat hati. Kita tak faham tu bahasa Arab zuhud tu apa. Melayunya apa zuhud ni? Bencikan dunia. Benci makna dalam hati kita tak mau benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, tak mau. Itu maksud zuhud. Mewah tak ada kena-mengena dengan ibadat, betul? Jadi tak mau mewah. Itu maksudnya zuhud tadi. Kerana kalau kita kasihkan kemewahan ni yang akan menyibukkan kita, betul tak? Bila nak mewah, besar belanja dah. Bila besar belanja, banyak tak masa nak kena cari duit? Bila banyak masa nak kena cari duit, ada tak masa untuk ibadat? Tak ada dah. Mana pergi masa tadi? Dah habis digunakan untuk usaha mencari harta kekayaan demi mendapat kemewahan. Dengan sendiri masa untuk ibadat dah tak ada dah. Itu yang kita banyak bagi alasan, bukan tak nak pergi mengaji ustaz, bukan tak nak datang suruh ustaz, saya tak ada masa, saya kerja. Habis masanya bekerja untuk tujuan apa tadi? Mewah. Nampak tak kita dipermainkan oleh dunia tadi? Akhirnya mati dalam keadaan tak ada bekal. Nak ada bekal macam mana? Tak ada masa nak beribadat. Kalau beribadat pun Allah tak terima sebab tak ada masa menuntut ilmu. Memang kita semayang, memang kita puasa, memang kita zakat, haji, umrah, tapi adakah Allah terima amalan tadi dalam keadaan kita tak pernah ambil tahu tentang syarat rukun ibadah? Allah akan terima ke? Kita yakin ke semayang kita yang kita buat dengan tak belajar tu Allah terima? Namanya solat, tapi yang bersangkut paut dengan solat perihal akidah. Bagaimana akidah yang ada dalam hati kita selama ni? Kita dah tahu belum akidah yang betul dan akidah yang salah? Mana yang kita mesti ambil dan mana yang kita mesti buang? Dah tahu ke belum? Nampak tak tu? Ikhlas hati. Betul ke ikhlas? Tahu tak ikhlas tu apa? Kemudian cara yang kita buat tu pasti ke betul mengikut syarat dan rukun dia? Itu waktu dah buat. Dah buat tu, yakinkah kita boleh jaga pahala tu tadi daripada benda yang merosakkan pahala dia? Yang namanya ujub, yang namanya riak, yang namanya takabur, yang namanya sum'ah, yang namanya dengki, kita kenalkan benda-benda tu? Sebab itu kata ulama, ringkasnya, orang yang beramal tanpa ilmu, Allah tolak amalnya. Puncanya apa tadi? Nak cari mewah. Takut orang kata kita, takut orang kata kita tak mewah, takut orang tak pandang mulia kita. Lepas tu dia satu nak berlumba-lumba dengan kemewahan atas dunia itu. Sebab tu Allah Ta'ala kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mana dengan sebab perbuatan kita manusia ni berlumba-lumba nak mencari kekayaan, kemewahan, kemegahan, kita ni dibinasakan. Kita ni dibinasakan oleh sikap kita yang berlumba-lumba dengan mencari keduniaan tadi, sampailah kita ni mati. Sampai kita mati, kalau Allah tak belas kasih atas diri kita, matilah dalam keadaan mengejar dunia tadi. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni mujur sangat Allah pilih. Mujur sangat Allah pilih kita. Makna kita boleh tahu juga salah silap kita dan sebagainya. Ada masa kita nak baiki, ada masa kita nak menyesali. Jadi ubatnya zuhud. Bila zuhud, benci,
kau ceritalah tentang mewah, kau ceritalah tentang kaya, kau ceritalah tentang pangkat jawatan, aku tak risau apa benda. Yang kau nak cari harta benda, kekayaan, kemewahan, kalau Allah bagi, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu bersyukur dengan kesenangan kemewahan yang Allah bagi. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Aku tak peduli, aku tak sakit hati. Daripada cintakan dunia tu boleh timbul penyakit apa? Sakit hati. Sebab kita nak benda tu tak dapat. Dapat pula musuh kita pula dapat benda tu. Timbul hasad, timbul dengki pula dah. Tu puncanya, kepala dia cintakan dunia. Tapi kalau orang ada dalam hatinya zuhud, benci kepada kemewahan, benci kepada benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, kau nak kaya-kayalah rezeki kau, alhamdulillah. Aku tak peduli. Apa yang ada pun alhamdulillah. Apa yang ada setakat ni alhamdulillah. Boleh makan, boleh minum, ada tempat tinggal, ada kenderaan yang sepatutnya, alhamdulillah. Jadi senang hidup dia, tenang hidup dia. Masanya dia tak akan gunakan untuk mencari dunia pagi petang siang malam. Dia ada masa cari rezeki lebih kurang, ada masa dia mencari ilmu supaya amalannya betul dan diterima oleh Allah. Sebab tu, macam mana kalau timbul soalan bagaimana kita nak menyelamatkan diri daripada cintakan dunia ni, mesti hati kita tu memiliki sifat zuhud, bencikan dunia. Tapi masalahnya macam mana nak benci benda yang seronok. Tu masalah dia. Dunia ni seronok, nak benci macam mana? Pelik tak? Benda seronok tapi nak kena benci macam mana tu? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Orang tu, seseorang hamba, dia tak boleh membenci sesuatu kecuali dia tahu ada musibah yang tak elok yang dia akan dapat. Kenapa contoh macam kita penyakit penyakit kencing manis dah. Kalau dulu suka makan manis-manis, tapi setelah dia tahu gula tu jadi asbab nanti kakinya kena potong, sejak daripada tu dia nak lagi tak gula. Tak mau dah, betul? Tak mau dah. Sebab apa? Tahu dah walaupun manis tapi akibatnya nanti mudarat. Begitulah ibaratnya. Orang yang boleh bencikan dunia ni, dia bencikan benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat dia, sebab dia dah tahu rahsia di sebalik kesenangan, kemewahan tu tadi ada musibah yang akan mencelakakan dia besok di hari kiamat. Sebab tu dia boleh tinggalkan, sebab tu dia boleh tolak, sebab tu dia tak berhajat pun kau tawarkanlah macam mana kat dia pun dia tak mau. Sebab apa? Tahu dah di sebalik dunia yang nampak sedap, nampak lazat, nampak indah, nampak bangga tadi, ada benda yang akan memudaratkan akhirat dia. Dia tak mau. Dia tak mau. Kalau tuan-tuan pergi kedai buat roti, kilang roti kilang kek lah, kilang kek. Tuan-tuan dapat tengok cara dia buat. Dia ambil gandum, ambil minyak, ambil margarin, ambil pelantar, ambil macam-macam lah. Lepas tu dia ambil benda kotor, air longkang campur sikit, ingus dia letak sikit, racun Roundup sesudu. Lepas tu dia gaul. Dah siap, dihiaskan dengan krim, dengan coklat, dengan manik-manik, dengan macam-macam lah. Jadi zohir tu nampak sedap dah. Nampak. Jadi kalau tuan-tuan ni tadi yang tengok cara dia buat tadi tu, besok tu contohnya dia sedekah kat kita. Dia sedekah kat kita orang kantor panjang ni, dia bagi kek tu tadi seorang sebiji. Nak tak? Kek yang semalam kita tengok tu, nak ke tak nak? Kenapa tak nak? Sedap. Kan ke zohir tu ada coklat, rice, ada manik-manik, apa lagi, aiskrim, lele-lele. Tak nak? Kenapa tak nak? Dah tahu dah tahu rahsia. Itu ibarat dia. Sebab tu orang-orang tu dia bencikan dunia. Sebab apa? Tahu rahsia di sebalik dunia yang walaupun zahir nampak hebat, nampak sedap, nampak seronok, nampak megah, sebalik tu ada benda kotor-kotor. Sebab tu dia boleh tolak. Sebab tu dia tak ingin kau bagilah. Tak mau. Sebab apa? Dah tahu rahsia. Tapi kalau orang kantor panjang yang tak tengok cara buat tu, agak-agak dia ambil tak kek tu? Berebut tuan-tuan. Gila kau tak nak kek ni, mahal ni. Kau ingat sikit belanja ni, kek ni RM80 ni, free ke tak nak? Mesti ambil. Sebab apa? Tak tahu
rahsia. Dia tertipu dengan zahirnya, tertipu dengan kelazatan, kenikmatan, perhiasan tadi. Maka dia ambil. Dia pelik tak tengok kita yang tak nak ambil tadi? Pelik tak dia? Dia kata, kau ni apa pasal kau tak nak? Orang tu bagi beri, kau tak nak, kenapa? Rupa-rupanya yang ditawarkan tadi kepada orang yang dah tahu rahsia. Kita pun pelik tengok dia. Ya, kenapa kau nak ambil? Tu kan ke kotor, tu kan ke dalam dia ada benda bahaya, tu ada racun, ada macam-macam. Kenapa ambil? Kita pun pelik tengok dia, dia pun pelik tengok kita. Begitulah kita ni, manusia ni pelik tengok orang-orang yang ahli ibadah tu, orang yang zuhud tu, kita jadi pelik. Kenapa dia orang ni tak nak benda-benda ni? Sedangkan benda ni lah yang kita manusia ni sanggup bergaduh, sanggup perang, sanggup macam-macam lagi. Tapi kenapa orang ni tak peduli benda-benda macam tu? Kita pelik tengok dia. Rupa-rupanya mereka tu tadi dah tahu rahsia kebinasaan di sebalik dunia tadi. Dia pun pelik tengok kita. Kenapalah mereka ni habis masa duk cari dunia pagi petang siang malam. Dia pun pelik juga tengok kita. Jadi ringkasnya, macam mana nak tahu, nak mendapatkan sifat zuhud tadi? Pertama-tama kita kena tahu di sebalik dunia tu ada benda yang kotor, yang mencelakakan kita di hari kiamat besok. Bila tahu dan yakin, barulah insya-Allah hati kita mudah nak meninggalkan. Padahal nafsu kita sama kan? Nafsu kita sama. Orang yang zuhud tu dia juga manusia, kita juga manusia. Dia pun nak kaya kalau ikut nafsu lah. Tabiat nafsu kita nak kaya tak? Nak mewah tak? Nak seronok tak? Jadi orang yang zuhud macam tu juga dirinya, kita pun macam tu. Tapi masalahnya kenapa dia boleh bencikan dunia, kita tak boleh? Jawabnya kerana dia tahu rahsia, kita tak tahu. Sebab tu mereka mudah nak meninggalkan benda-benda tu, kita tak boleh nak tinggalkan. Padahal kita sama-sama manusia. Itu bandingan ulama buat mudah kita nak faham. Orang yang bersifat dengan zuhud tu dipanggil zahid. Orang yang zahid ni mana? Orang yang benci dengan dunia. Jangan salah faham dunia ni, tuan-tuan. Ada orang salah faham dunia ni. Dia kata, aku tak nak lah bagi anak-anak aku belajar agama dalam-dalam, nanti dia orang ni tolak dunia. Dia tak faham. Yang dia faham dunia tu harta, semata-mata harta. Bukan. Kalau harta digunakan untuk tolong ibadat, namanya akhirat. Faham tak ni? Kalau harta, kekayaan, duit digunakan untuk ibadat, namanya akhirat. Sebab tu faham baik-baik. Orang tak faham, dia kata, aku tak nak lah hantar anak aku belajar, dan besok bila dia jadi ahli agama, dia tolak dunia. Yang kita faham tu, dunia tu apa? Tak boleh pakai kereta, tak boleh ada rumah, tak boleh ada pangkat. Itu yang kita faham. Salah faham. Dunia, apa-apa yang tak ada hubung kait dengan ibadat, namanya dunia. Kita ada kenderaan, kita ada kereta, harganya 200,000, tapi kita gunakan untuk beramal ibadah. Mudahkan kita cari ilmu, mudahkan kita cari nafkah yang halal. Contohnya nak pergi ziarah dan sebagainya, nak memuliakan kedua ibu bapa kita, contoh. Maka kenderaan tadi dipanggil akhirat, walaupun harganya 200,000. Boleh faham tak tu? Bukan maksudnya tolak dunia tu mana tak boleh pakai kenderaan, kena pakai keldai, kena pakai lembu. Bukan maksud macam tu. Jadi fitnah. Bila kita ni jahil, jadi fitnah diri kita, merosakkan diri kita. Bila tak faham dunia tu apa? Dunia ni sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat, tak boleh tolong kita ibadat. Tu dunia lah tu. Tapi kalau apa yang kita miliki tadi menolong kita dekatkan diri kepada Allah, namanya akhirat. Kayalah macam mana pun. Nak jadi jutawan, nak jadi usahawan, nak jadi ahli perniagaan. Tu tiru pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka pun peniaga-peniaga, mereka pun saudagar-saudagar. Adakah apa yang mereka miliki itu dunia? Tak. Jadi sebab apa? Digunakan harta kekayaan daripada perniagaan itu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan agama Islam. Nampak tak? Jadi walaupun mereka jutawan macam Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, mereka tu bukan ahli dunia. Bukan. Sebab apa? Kekayaannya digunakan untuk ibadah. Kita terbalik, kita kaya untuk enjoy.
Kita nakkan kekayaan tadi sebab nak enjoy, nak seronok-seronok, nak mewah-mewah. Itu niat kita kaya. Jadi dunia. Tapi kalau niat kita nak jadi orang kaya, nak tolong agama, itu namanya akhirat. Aku nak jadi orang kaya supaya nanti aku boleh keluarkan zakat, aku boleh tolong orang fakir miskin, aku boleh tolong orang yang berhajat, aku boleh pergi haji, aku boleh sponsor orang nak pergi umrah. Contoh niatnya kebajikan. Aku boleh tolong madrasah-madrasah. Itu namanya akhirat, walaupun dia kaya. Bukan maksud zuhud tu tak boleh kaya, bukan. Boleh kaya. Kalau kekayaan tu niatnya untuk ibadat, jadi kaya dia tu kekayaannya dipanggil akhirat. Tapi kalau kekayaan itu semata-mata nak seronok atas dunia, kekayaannya dipanggil Dah faham belum? Belum? Takut salah faham tak? Salah faham jadi fitnah. Zahid orang yang bersifat zuhud. Kalau macam tuan-tuan ni dalam hatinya dah mula ada rasa benci dengan benda yang tak ada kena-mengena dengan ibadat, itu namanya zuhud. Dan tu sifat zuhud dah ada dalam hati, tuan-tuan tu dipanggil zahid, orang yang bersifat zuhud. Benci tuan-tuan, bukan ada keinginan tapi tahan. Ada keinginan nak mewah, nak kaya, nak begah, tapi kita tahan. Sebab kita tahu dah, aku kalau ni sekarang dah sibuk lah aku jawabnya. Jadi aku tak mahu ditahan dalam duduk keadaan menahan. Itu bukan zuhud, itu belum zuhud lagi. Itu kalau ibarat rumah, itu pintu pagar baru, belum masuk lagi pintu pagar. Nak mewah, nak kaya, nak ini, nak itu, tapi kita tahan. Tak mau. Tapi nafsu nak. Tapi kita kata, kita tak nak. Nanti kan kalau aku ambil, nanti kan aku jadi leka, aku jadi lupa, nanti kan tak boleh nak mengaji, tak boleh nak beribadat, takut aku jadi sombong pula dan macam-macam. Jadi tak mau. Maksudnya keinginan dia masih ada, cuma dia tahan. Itu belum zuhud. Zuhud yang sebenar-benar tak ingin. Macam tadi tu kek tadi, tak ingin. Kau tawalah, aku tak ingin. Kan beza dengan orang yang nak makan tapi dia tahan. Yang satu lagi, dia tak ingin nak makan. Kan beza dua tu. Yang tadi nak makan sangat-sangat tapi dia tahan sebab dia tahu sebalik tu ada benda kotor. Jadi dia tahan keinginan dia. Dia tahan, dia tak mau. Tapi nafsu nak tapi dia tahan. Itu belum zuhud lagi. Itu namanya muqaddimah zuhud baru. Orang yang sebenar-benar zuhud, dia tak terfikir pun tentang roti ataupun kek yang sedap tadi. Dia tak terfikir langsung. Dia tak terliu langsung. Kau ceritalah macam mana pun, dia tak heran benda tu. Itu nama zuhud yang sebenar-benar zuhud. Kita duduk mana? Agak-agak. Tapi tak mustahil. Jangan kata mustahil. Tak mustahil. Sebab orang yang zuhud tu sama manusia macam kita. Dia bukan malaikat pun. Dia bukan malaikat. Dia manusia sama macam kita. Cuma kita nak kena tambah ilmu, tahu kebinasaan dunia itu apa. Kalau kita berkecimpung, apa kecelakaan yang kita akan dapat, apa kerugian yang kita akan dapat. Daripada situ nanti akan mengkuatkan diri kita untuk meninggalkan benda-benda tu. Tak apa, belajar. Aku nak belajar sampai nyawa aku Allah ambil. Mudah-mudahan Allah tolong aku nak perbaiki diri aku sebagai persiapan mati gitu. Kerana bahawasanya pekerjaan itu tiada sunyi daripada tiga wajah. Ada kalanya engkau daripada orang yang mempunyai mata hati dan cerdik, maka memadalah bagimu bahawasanya dunia itu seteru Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau memiliki hati yang bersih, kalau kamu, yakni kita ni, memiliki hati yang bersih, ilmu yang tajam, sehingga boleh melihat perkara-perkara yang gaib tadi tu. Contohnya kebinasaan di dalam ibadat, maka memadalah bagimu bahawasanya dunia itu seteru Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dunia itu musuh Allah. Seteru tu makna musuh Allah. Apa yang menjadi musuh Allah? Setiap perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, itu musuh Allah dah tu. Dunia tadi musuh Allah. Apa dunia? Benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, maka namanya dunia, musuh Allah. Tapi kalau harta benda yang digunakan untuk taat kepada Allah, tolong kita dekatkan diri kepada ibadat, bukan musuh Allah, namanya akhirat.
Tu tengok cara kita lah. Tengok kita, benda tu ada dalam tangan kita, apa yang kita buat. Kalau kita buat untuk ikut hawa nafsu, jadilah di dunia. Kalau kita gunakan untuk taat, jadilah akhirat. Tu saja. Bukan tak boleh ada duit. Boleh ada duit, tapi tengok duit tu guna tangan mana duit tu. Nak berseronok-seronok, nak megah-megah, tu dunia lah tu, musuh Tuhan lah tu. Maka memadalah bagi membawa dunia itu seteru Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia kekasih kamu. Ia dunia tu kekasih kamu. Kamu jadikan musuh Allah tu kekasih kamu. Dunia tu musuh Allah. Tiba-tiba kita ambil musuh Allah tadi, jadikan buah hati kita, jadikan kekasih kita. Faham tidak? Dunia musuh Allah. Kita ambil musuh Allah yang nama dunia tadi, benda yang lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan amal. Jadi kita ambil, jadikan kekasih kita. Bila jadi kekasih, teringat tak? Teringat tak? Teringatlah, dapat tengok bumbung rumah menjadilah. Dapat tengok dia pun dah kekasih. Tu yang kita terigau-igau tu. Nak tidur teringat, celek mata teringat. Kalau sembang pun sembang pasal dunia. Kalau cerita pun cerita pasal kekasih tadi. Nak tidur ingat kekasih, harap-harap sekarang malam mimpi kekasih, besok celek mata tercari-cari kekasih, jumpa kawan sembang pun pasal kekasih dia. Maknanya dunia tadi, bila kita jadikan dunia tu kekasih kita, nak celik pun kita mikir macam mana nak kaya macam orang sebelah. Macam mana dia tu dah renovate rumah, aku tak renovate lagi. Lepas itu tengok waktu dia angkat lengan itu, nampak pulut dakap dah lain pula hari tu. Dia jadi igawan dia, kekasih dia. Bila nak jadi macam tu, bila nak jadi macam tu, bila nak jadi macam tu. Harap-harap kan tak dapat pun mimpi pun jadilah. Harap pula mimpi jadi. Harap dalam mimpi dapat rasa, dalam mimpi pun jadilah. Taknya mimpi celik mata, duk tercari-cari lagi. Duk sembang pun cerita pasal hebat, pasal kaya, pasal megah, pasal ini, pasal itu. Dah jadi kekasih kan. Allahu Akbar. Bila ngaji baru nampak kita kok mana. Bila ngaji baru nampak kita ni kat mana duduk kita, yang konon-kononnya kita ni berasa soleh-solehah dah. Dunia ni pun bersarang lagi dalam hati kita. Macam mana kita nak ngaku kita ni ahli ibadat, cintakan akhirat? Mana ada, bohong. Jadi tak payah nak kata pesan ulama, jangan kau bermudah-mudah kau nak mendakwa diri kau cintakan akhirat. Jangan. Takut kau nanti jadi pembohong. Jadi jangan mudah nak mengeluarkan ungkapan aku cintakan akhirat. Jangan. Bohong nanti. Tak kena dengan tindak tanduk dan tingkah laku kita nak ngaku yang kita ahli akhirat. Nak celik mata fikir tentang dunia, nak tidur fikir dunia, cerita sembang tentang dunia, tiba-tiba nak ngaku aku ni cintakan ibadah, cintakan akhirat. Bohong. Dahlah cinta dunia pun bohong pula. Baik ngaku kita ni ahli dunia. Ngaku sudahlah. Ngaku, ya Allah aku ni ahli dunia, aku ni cintakan dunia, ya Allah maafkan aku, bagilah taufik aku nak berubah. Aku nak baiki diri, ya Allah. Mintalah. Kita kan mana ada taufik, kita tak ada taufik, taufik milik Allah. Jangan kata mustahil. Bila Allah bagi taufik, seberat apa pun dia akan boleh tinggalkan. Jangan kata mustahil lah aku nak jadi macam orang tu. Tak ada mustahil. Kan kita dah ngaji tauhid, sebab tu kena ngaji tauhid. Apa sifat yang harus bagi Allah? Memperbuat mungkin, memberi taufik kepada hamba meninggalkan maksiat, itu perkara mungkin bagi Allah. Tak pelik. Allah nak bagi kita kekuatan, nak ubah hati kita daripada cinta jadi benci. Tak usah, itu dalam urusan Allah. Nampak tak? Sekasih-kasih dalam hati boleh bertukar jadi benci bila-bila masa je. Dulu bukan main, makan bersuap, sanggup tak tidur malam, malau nyamuk. Cintanya pasal dah bercerai, bersiap kau, bertukar jadi sebenci-bencinya. Nampak tak? Siapa yang ubah hati dia tu? Allah. Jadi jangan kata kita, hati kita yang sekarang cintakan dunia, jangan kata mustahil dia boleh berubah menjadi bencikan dunia, cintakan akhir. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Minta pada Allah lah. Dia memiliki segala-gala.
Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita terpedaya dengan bisikan syaitan dalam fikiran kita. Dia kata engkau tak boleh, engkau tak boleh, engkau tak boleh, engkau muka engkau ni tak payah dah lah. Dia kata dia. Psycho dia tu, dia nak psycho kita supaya jangan bersungguh-sungguh. Dia kata engkau ni tak payahlah. Tak payahlah, kau ni dah lambat, kata dia. Teruskan aja lah, kata dia. Jangan termakan dengan permainan dia. Dia bijak dalam menipu kita. Dia psycho kita. Dibisikkan yang konon-kononnya kita ni tak mampu nak jadi orang yang baik sisi Allah. Bila kita termakan, kita pun jadi tidak bersungguh. Dah termakan tu je. Tapi kalau kita yakin, insya-Allah tidak mustahil aku akan berjaya menjadi orang yang soleh. Tidak mustahil aku akan memiliki hati yang baik, hati yang cintakan ibadah, cintakan akhirat. Tidak mustahil, Allah Maha Kuasa. Sekarang pun Allah boleh ubah hati aku yang cintakan dunia, berubah sekelip mata jadi cintakan ibadat, cintakan akhirat. Tidak mustahil bagi Allah. Kena ingat macam tu, baru kita akan ada semangat, insya-Allah. Jadi kalau kita dah set dalam fikiran kita, aku tak boleh nak jadi baik, sampai bila lah? Sampai bila lah kita tak akan ada usaha nak jadi baik. Sebab kita dah set awal-awal, aku tak boleh, aku tak boleh. Sebab tu jangan percaya pada diri, suruh percaya pada Allah. Jangan yakin pada diri, yakin pada Allah. Diri kita tak ada kuasa. Sebab tu kita ni selalu mudah putus asa. Sebab apa? Sebab kita suka berpegang pada diri sendiri. Dia terpedaya dengan cogan kata tu, slogan tu, yakin pada diri, yakin pada diri. Orang semua yakin pada Allah, bukan yakin pada diri. Diri kita bukankah makhluk? Betul ke tidak? Diri kita ni ada kuasa ke tidak? Ada ke tidak? Sempurna ke tidak diri kita? Dah, apa jadi bila kita berpegang pada sesuatu yang tidak ada kuasa, berpegang pada sesuatu yang tak sempurna, apa jadi? Sebab tu kita selalu kecewa dan sebagainya. Sebab hati kita tu salah tempat kita gantungkan hati kita. Gantungkan hati pada Allah. Imam Ibn Atha'illah dia kata apa? Tanda-tanda seseorang itu hatinya bergantung pada diri dia sendiri. Apabila dia terjatuh di dalam suatu perkara, dia akan berputus asa. Dia tak akan bangun dan bangkit dah. Itu tanda-tanda orang berpegang pada diri sendiri. Tapi kalau dia berpegang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat, dia tidak akan berputus asa. Dia terjatuh, dia bangun lagi. Dia terjatuh, dia bangun lagi. Dia terjatuh, dia bangun lagi. Sebab harapannya tinggi kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan dia yakin Allah boleh bagi apa yang dia nak bila-bila masa. Kalau Allah kehendak, dia boleh ubah dia. Sejahat-jahat apa pun boleh jadi baik. Itu yang membuatkan dia tak putus asa. Dia cuba lagi, tak boleh, dia cuba lagi, bersihkan lagi hatinya, belajar lagi, cuba beramal lagi, bertaubat lagi. Dia tak akan berhenti. Tapi kalau kita pegang pada diri kita sendiri, habislah, sekat jalan. Malah dah lah, aku dah cuba dah. Oh, taknya berubah-ubah jadi baik aku ni. Dah lah, kuasa aku ni. Tu sebab apa? Percaya pada diri. Jangan percaya pada diri, yakin pada Allah. Percaya pada Allah. Kita ni orang beriman dengan Allah. Diri kita ni tak ada kuasa, tuan-tuan. Manusia, ngaji tauhid. Jangan lupa ngaji tauhid, ngaji akidah. Mantapkan, betulkan, fahamkan akidah betul-betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan engkau zuhudkan padanya. Walaupun sekarang ni zuhud ni tak ada, kena ada usaha ke situ. Kena ada dah usaha ke situ. Kena ada usaha ke situ. Walaupun tak dapat lagi, kena ada dah mula dah langkah nak ke situ dah. Dah mula dah pandang situ dah. Dah mulakan fikir-fikirkan dah tentang benda tu. Nanti kat belakang tu dia akan cerita dia. Dan ada kalanya bahawasanya pekerjaan itu tiada sunyi daripada tiga wajah. Ada kalanya engkau daripada orang yang mempunyai mata, hati dan cerdik, maka memadalah bagimu bahawasanya dunia itu seluruh bagi Allah Ta'ala, dan ia dunia kekasih kamu dan yang memerintah kamu. Dunia tu bila kita dapat, dia perintah kita. Dunia bila kita dapat, bila kita dapat, dia akan uruskan kita, bukan kita uruskan dia. Betul tidak? Berapa ramai orang tu diperintah oleh harta dia. Patut kita yang perintah harta, tapi tak, harta perintah kita pula dah. Nak buat ibadat payah tak? Sebab apa? Sibuk jaga harta. Tu maksudnya orang tu tadi dijaga, diperintah oleh harta yang dia cari sendiri. Kan hina tu. Dulu habis banyak masa kita usaha nak cari harta, belas tahun, puluh tahun cari harta, betul tak? Bila dah dapat, dia perintah pula kita sampai kita tak boleh nak ibadat kepada Allah. Kan hina pekerjaan tu. Lain bila kita dapat, kita rentah dia. Ini dah bila harta benda kekayaan dunia tadi letak dalam hati, habislah.
Habis dah tak? Sebab tu ulama pesan yang kata harta benda ni di tangan, jangan di hati. Jangan bawa masuk dalam hati. Dia di tangan. Yang hatinya untuk Allah, hatinya untuk akhirat, hatinya untuk ibadah. Yang nama harta, kekayaan, kemewahan ni di tangan. Makna bila tak perlu boleh buang. Begitu. Tapi bila kita dah letakkan dalam hati, masalah lah. Bila masuk dalam hati, dengan sendiri yang namanya Allah, yang namanya ibadat, yang namanya akhirat, dia akan keluar. Akhirat ni dia cemburu, tuan-tuan. Akhirat dia sangat cemburu dengan dunia. Akhirat, ibadat dia sangat cemburu dengan dunia. Ibaratnya madu. Madu tahu madu? Bukan madu lebah tu. Madu tu yang sekarang tengah kecoh sekarang ni. Betul? Tak tengok ke TikTok? Duk kecoh. Orang memadu dia yang heboh. Doa yang baik-baik sudah. Tu tanda-tanda hati kita tak baik. Heboh dengan rumah tangga orang. Doa yang baik-baik sudah. Barulah kita jadi baik. Kita ni banyak lagi masalah. Rumah tangga kita tak baik-baik lagi. Doakan yang baik-baik, apa salah? Betul tidak? Islam ajar kita doa yang baik-baik ke doa yang jahat-jahat untuk orang? Jadi kita boleh nilai diri kita sendiri, hati perut kita baik ke tidak? Bila orang lain nak buat benda baik, kita duk cerita benda yang jahat-jahat, tu tanda kita tak baik lah tu. Tu je mudahnya. Orang kalau baik, walaupun dia tengok orang jahat, dia akan doakan yang baik. Itu orang baik. Dia tengok orang tu dedah aurat, dia tengok orang tu mencuri, dia tengok orang tu minum arak, ya Allah berilah taufik, mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Patut macam tu. Ni kita tidak. Bila tengok yang jahat, kita condemn, kita komplain, bukan nak doa yang baik. Itu tanda diri kita tak baik. Kita lagi tak baik daripada orang tu. Mengaji, baiki diri kita. Allah benci orang-orang yang walau semayang tapi hatinya kotor. Allah benci. Baik. Cerita pasal apa tadi? Dah ke situ tadi. Madu Madu ni dia cemburu, bila kau cenderung kepada yang A, yang B akan merajuk lagi jauh. Bila kau cenderung kepada yang B, yang A akan merajuk jauh. Ada memang terbiak dia macam tu. Memang terbiak dia macam tu. Madu madu 2, madu 3, madu 4. 2 sudahlah. Kau cenderung pada yang A, yang B akan merajuk jauh lagi. Bila kau cenderung pada yang B, yang A merajuk jauh. Dah memang sifat dia begitu. Jadi yang nama dunia akhirat pun macam tu. Bila hati kita cenderung dengan dunia, akhirat lagi jauh meninggalkan kita. Bila hati kita cenderung dengan akhirat, yang dunia akan lari. Tapi jangan risau tuan-tuan. Ulama bagi tahu, kalau kita mencari ilmu beribadat ni ibaratnya seperti menanam padi, kata dia. Kalau kita dan dunia itu diibaratkan seperti rumput. Kita pernah ke sawah tak? Mesti pernah kan ke sawah kan? Bila kita tanam padi, rumput tumbuh tak? Tumbuh rumput, betul tak? Banyak sikit, silap hilang padi kita. Penuh di rumput je. Bila tanam padi, rumput akan tumbuh. Maksudnya jangan bimbang dengan kita melakukan amal ibadah, ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu, beribadah. Jangan risau akan ada dunia datang pada kita. Cuma jangan kita ingat mewah. Kita ni bila sebut rezeki, tak ada dah lain kepala otak kita. Kaya, mewah. Tu kita faham rezeki. Bila kata rezeki, kaya, rezeki mewah. Jangan begitu. Rezeki ni ada yang sederhana, ada yang mewah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dia rezeki dalam bentuk harta benda ni sedikit, tapi Allah mewahkan taufik kepada dia. Harta dia sedikit, harta dia tak banyak, tapi Allah bagi kaya ibadat. Macam-macam amal dia boleh buat, walaupun dia kekurangan wang ringgit, contoh. Begitu. Jangan kita ingat rezeki ni duit banyak. Betulkan balik, ejah balik kepala otak kita ni. Banyak sewil sengit dah. Cepat-cepat repair. Kalau tak nanti dia jadi makin rosak lagi, tuan-tuan. Baiki. Dan memerintah kamu bahawanya dunia yang membinasakan bagi akalmu. Nampak tak? Dan bahawanya dunia yang membinasakan. Bila kita dah dapat, nanti dia akan rentah kita. Payah nak ke surau, payah nak ke masjid,
payah nak tinggalkan ibadat, payah nak buat ibadat, terfikir tentang harta benda, sibuk nak menguruskan. Dulu sibuk nak cari, bila dah ada sibuk nak jaga, betul ke tidak? Sibuk nak jaga, bila lah masa kita. Umur makin pendek bukan makin panjang. Kalau umur makin panjang tak apa, ni umur makin pendek, makin pendek. Nampak tak? Dan bawahnya dunia yang membinasakan sikit lagi. Bagi akal kamu, makna akal kita ni dia akan jadi rosak. Sebab apa akal kita rosak? Sebab akal kita ni bersibuk, berbimbang, cari jalan macam mana nak meraih, nak mengumpul yang namanya dunia tadi tu. Itu yang kita fikirkan dengan akal kita. Bukan gunakan akal ni untuk kenal Tuhan, baiki ibadah, baiki hati. Bukan kita gunakan tu. Kita gunakan akal cari jalan macam mana nak kaya, nak mewah, nak hebat, orang pandang, orang hormat, orang tunduk, orang sujud, supaya orang tak kata, supaya orang tak cakap. Itu kepala otak kita memikir tentang itu. Dia ngaji tasawuf ni macam ni lah tuan-tuan, jangan berasa hati pula. Dan memang macam ni, ilmu tasawuf ni memang nak tembak hati kita. Dia lain, ilmu fiqh lain. Rukun sembahyang ada 13. Kita relax. Ngaji tasawuf ni macam kata ke aku, mana ada sebut nama kita. Tapi kalau berasa itu makna ada tu. Kita kalau kan macam ru'yah, biasa tengok orang ru'yah tak tuan-tuan? Kalau kita baca ayat ru'yah, kalau tak ada menatang tu dalam diri dia, dia tak menjerit. Kau bacalah surah apa pun 4 kali khatam pun, dia buat dia tak gitu. Tak ada barang. Tapi kalau ada barang, kau sampaikan, dia dah tengok atas bawah dah. Belum kau baca lagi, ada barang dah tu. Macam itulah. Kalau dalam hati kita tak ada penyakit tentang benda yang kita cerita dalam kitab tadi, dia tak akan berasa. Tapi kalau sebut tu berasa macam tersentak, terkoyak, rabak tu, makna adalah tu. Betul dah tu. Dia kata, ustaz, saya berasa hati. Eloklah tu menunjukkan hati hidup. Orang hati dah tak berasa, ni hati dah mati. Kalau kita mengaji, berasa ke hati kita, menunjukkan hati kita masih hidup, mana ada jalan nak selamat lagi. Jangan lari, sabar mula. Nak baiki kan. Kena tahu ilmu tasawuf ni ilmu apa, dia cerita pasal apa, untuk apa. Kita kena tahu benda yang kita mengaji. Jangan kita tak tahu benda yang kita mengaji. Jadi ilmu tasawuf ni memang nak cerita benda dalam hati, nak baiki hati. Sebab hati kita ni penuh dengan penyakit. Walaupun tubuh badan kita zahirnya sihat, hati kita ni banyak penyakit, hasad, dengki, dendam, macam-macam lagi. Kasihkan dunia. Tu nak baikilah ni, dalam proses lah. Bukan sekejap nak baiki ni, lama. Lama nak baiki. Sabar, minta pada Allah kekuatan. Nak tengok minggu akan datang ke tidak. Ada tempat tu saya ngajak, dia kata aku tak datang nak kelas ni. Dia cakap dengan kawan kita seorang ni, dia kata aku tak datang nak kelas ni. Rasa macam duduk dalam mesin basuh, duduk dalam kelas ni. Aku tak nak datang dah. Dah taknya bersih dah lah kalau tak sanggup kena macam tu. Bukan kita cakap atas nama siapa. Ini pun kena atas kepala saya sendiri. Saya buat salah, saya cintakan dunia, kena atas saya, kena diri saya lah. Bukan cakap si Polan bin si Polan, anak si Polan, rumah hanya sekian. Bukan. Dia cerita ni ilmu akidah ni, ilmu tasawuf ni, dia akan cerita undang-undang untuk baiki hati. Jadi siapa yang kena dia lah, ambillah manfaat, ambillah ingatan untuk baiki. Dia tak ada sebut si Polan. Kena sabar tuan-tuan nak sembuh daripada penyakit ni. Jangan kita ingat nak rawat penyakit zahir ni saja, kena sabar makan masa. Hati ni jauh lebih payah nak baiki tuan-tuan. Nak baiki lidah payah, nak baiki lidah. Nak baiki mata supaya jangan tengok benda haram, payah. Nak baiki lidah supaya jangan cerita hal orang, maksiat orang, payah. Tapi ketahuilah nak baiki hati jauh lipat kali ganda payah daripada tu lagi. Jadi jangan kita ingat ngaji kita tasawuf ni, ngaji seminggu dua dah jadi baik dah. Tak, belum tentu. Kena sabar banyak-banyak. Kena sabar banyak-banyak. Bermula akal itu hargamu. Akal kita ni kewarasan yang Allah bagi ni, inilah nilai diri kita seseorang di sisi hamba. Kalau akal kita ni kita gunakan untuk memikirkan tentang ibadat akhirat, maka bernilailah akal kita, dan Tuhan empunya badannya pun bernilailah di sisi Allah. Tapi kalau akal kita ni gunakan sehabis-habis untuk memikir tentang dunia, kekayaan, kemewahan dan sebagainya tadi, maka tidak ada harga akal kita ni. Walaupun berakal, tidak ada nilai di sisi Allah.
wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah memberi kita manfaat, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, bimbing kita, zahir batin kita, anak bini kita, keturunan kita, adik-beradik kita, ipaduai kita, sepupu sepapat kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, semuanya muslimin muslimat, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita selalu menjadi penuntut ilmu, hadir di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa zakam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa.